pejal okey, tekanan pepejal okey, tekanan pepejal ni dia ada okey, satulah tekanan pepejal. Tekanan pepejal ni dia ada satu formula dia iaitu F bagikan dengan F bagikan dengan A iaitu daya bagikan dengan luas permukaan. Okey. So dikaitkan dengan daya dan juga luas. Semakin tinggi daya tu, semakin tinggilah tekanan kan, dan semakin kecil dia punya luas permukaan, semakin tinggi juga tekanannya. Okey. Okey, kemudian kita belajar dalam tingkatan 5 ni kan, kita belajar tekanan dalam cecair. Kan? Dan tekanan dalam cecair ni kan, apa yang dilihat adalah dilihat dalam air, dalam cecair lah, dalam bendali kan. So dia ada dia punya formulanya iaitu H yang merujuk kepada kedalaman yang merujuk kepada kedalaman rho ketumpatan, manakala G ni adalah apa tu, pecutan graviti. Okey, pecutan graviti pecutan graviti. Okey. Okey, kemudian awak tengok yang pepejal ini daya kita bagikan dengan luas kan. So apa-apa objek yang dia ditekan pada satu permukaan kan, yang melibatkan luas kerata rentas itu, dia akan produce daya. Manakala tekanan cecair ni pula, dalam cecair tersebut yang melibatkan ini kedalaman, yang melibatkan ketumpatan dan juga pecutan graviti, dia akan dipengaruhi lah kan. Contohnya H ni adalah dalam kan. Semakin dalam cecair itu, maka dia punya tekanan dia tu semakin tinggi. Okey. Kemudian apa yang kita tengok seterusnya kan, adalah tekanan atmosfera. Okey. Tekanan atmosfera ini adalah tekanan apa tu di persekitaran kita ni kan, disebabkan oleh molekul-molekul udara kan. Disebabkan oleh molekul-molekul udara yang melanggar kan. So bila dilanggar tu ada sentuhan apa tu, contohnya kan ada satu air particle bergerak kena kepala cikgu kan. So dia ada sentuhan, maksud bila ada sentuhan tu kan, sebab air particle ni ada orang duduk sini kan, ada orang duduk sini kan, ni air particle kan, bila dia bergerak ni kena kan, dia ada jisim dia ada jisim. So bila ada jisim dia ada berat kan. So bila ada berat, so dia adalah daya lah. So bila kena sini ada sentuhan, ada area kan. So berat bagikan dengan area. Sebenarnya cikgu tulis huruf W W ni merujuk kepada berat. Sebenarnya dia merupakan satu jenis daya juga. Okey. Berat bagikan dengan ni, dia base pergi balik kepada basic dia tadi. Daya bagikan dengan luas, so dia akan dapat tekanan. Dan tekanan dalam situasi ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga pula, yang keempat adalah tekanan gas. Tekanan gas ni kalau dia cerita air particle juga, tapi tekanan gas ni dia mesti dalam bekas yang tertutup. Kan? So air particle dia bergerak, dia langgar dinding ni kan. So sama juga bila dia langgar dinding ni kan. Dia langgar dinding ni ada sentuhan kan. Maksudnya ada daya lah sebab dia bergerak ni kan. Dia berubah arah. Sebenarnya perubahan momentum berlaku kat sini So apabila perubahan momentum berlaku ni, kita tahu bahawa apabila ada perubahan momentum kan, dia akan menghasilkan satu daya yang disebut sebagai daya impuls. Okey, tak tahu ingat lagi ke tak tu. Okey, disebut sebagai daya impuls. So maksudnya ada daya lah. So ada daya kan, dan ada sentuhan di sini, ada luas permukaan kat sini, maka dia akan terhasillah tekanan So dalam situasi ini tekanan ini disebut sebagai tekanan gas. Okey, boleh? So kenapa kita lihat ada empat situasi yang kita melihat dalam konteks tekanan ini tekanan pepejal, tekanan cecair, tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Okey. Kalau kita tengok F ni unitnya adalah Newton. Okey. F ni unitnya adalah Newton Unitnya adalah dalam Newton. Manakala A ni unit SI dia meter square. So bila cikgu naikkan dia ke atas, so dia akan jadi satu unit baru yang disebut sebagai Newton meter negatif 2. Okey. So ini adalah unit bagi tekanan. Okey. Unit. Okey. Iaitu Newton meter negatif 2. Okey. Selain daripada itu, unit ni juga adalah kan, unitnya juga adalah Pascal Pascal. Okey. Unit SI dia adalah Pascal SI. Okey, kemudian kita ada sentimeter ataupun milimeter kan. Sentimeter Hg. Ini unitnya dalam unit merkuri. Okey. Kemudian kita ada dalam unit meter H2O. Dalam unit meter air.
Okey, kemudian kita ada dalam apa tu milibar. Okey. Tapi yang glamournya ni lah Newton meter, Pascal, sentimeter Hg dan juga meter air ni, meter air. Okey. Kalau di atmosfera kan, ini di bukan atmosfera, kalau di aras laut kan. Okay, ni laut kan, di aras laut. Ni ada pokok-pokok kan. Kan. Ni batu kan. Ni aras laut di aras laut. Okey, di aras laut kan, contohlah kan kita berenang sini kan. Duduk dalam ni, okey, ada orang berenang sini kan. Ada orang berenang kat sini, misal katalah dia punya kedalaman dia ni adalah 10 meter kan. Okey. 10 meter So yang ini ni adalah kita sebut dia, kalau kita nak cerita tentang tekanan, kita akan sebutkan orang ini akan dikenakan tekanan dalam cecair. Tekanan dalam cecair. Okey. Disebabkan oleh air ni dia adalah disebut sebagai tekanan dalam air, tekanan cecair lah. Okey. So kalau dia soalan dia kata berapakah tekanan dalam cecair yang yang dikenakan kepada orang ini kan. So kita kena kira berdasarkan tekanan dalam cecair ni, iaitu H rho G ni. Okey. Tapi kalau soalan dia kata berapakah tekanan saja? Berapakah tekanan yang bertindak pada orang tu? Tekanan pada orang ni. Berapa tekanan dia? Okey. So sebab kita tahu kat sini dekat sini dia ada satu kawasan adalah disebabkan oleh cecair, satu lagi kita tahu kat sini ni ada tekanan atmosfera. Okey. So tekanan yang bertindak pada orang ini adalah tekanan cecair campurkan dengan tekanan atmosfera. Okey. Ini sebenarnya dah diceritakan sebelum ni Cikgu ulang je balik ni. Okey, cikgu ulang balik. So ini yang setakat kita asas lah yang kita belajar sebelum ini. Okey, boleh? Okey, so kita berbalik-balik pada modul kan. So cikgu nak awak tanda modul awak. So gunakan pen merah. Kan. Okey, harap boleh fokus semua ni Cikgu laju sikit ni kan. Kadang kau pun boring juga ni tengok. Dengar lama-lama cikgu membebel ni kan. Okey, boleh Aris, boleh Aris? Aris boleh? Boleh. Okey. Okey. Cikgu patut minta jawapan dulu Cikgu patut minta jawapan dulu pada awak ni. Kan. Nampak pula nak minta. Okey, soalan yang pertama Raja menunjukkan satu silinder yang mengandungi air Awak tanda pakai pen merah ketepatan air itu adalah 1800. Hitung tekanan yang dikenakan oleh air itu di X. Okey. Hitung tekanan yang dikenakan oleh air. Nampak disebut tak? Disebut tekanan yang dikenakan oleh air. Tapi kalau dia kata berapakah tekanan yang bertindak pada X, awak kena tambah tekanan atmosfera. Okey. So yang ini dikata tekanan yang dikenakan oleh air itu maksudnya tekanan dalam cecair. Okey. Okey, cuma kat sini masalah dia adalah ingat tekanan dalam cecair itu adalah melibatkan kedalaman air. Bukannya yang ini ataupun bukannya yang ini. Kalau yang ini dah tentu salah lah. Sebab apa? Dia nak pada titik X ni. Kan? Yang ini ni daripada dasar. Kan? Dia mesti daripada permukaan air. Okey. So dia punya jawapannya kan. Okey, iaitu kita pakai formula ni tekanan rho Hg kan. So kena tolak lah 3.6 tolak 1.6. Daratkan dengan 1000, daratkan dengan 9.81, dapatlah 19620 Newton meter negatif 2. Okey. Ataupun unitnya adalah dalam unit Pascal Pastikan masa buat nak kira ni, pastikan unitnya adalah unit dalam unit yang sama. Kan? Ni kg M-3, MS-2, okey, MS-2. Okey. Cantik lah. Kan? Jangan tiba-tiba pula kat sini adalah ni kg sentimeter cube misal kata. Tak boleh, awak kena convert dulu tau. Okey. So pastikan sama. Okey. Ingat ni tekanan dalam cecair. Kalau dia kata berapakah tekanan X, Px saja, tekanan X saja, awak kena tambah P cecair ni tambahkan dengan P atmosfera. Kan? Contohnya macam ni kan. 19620 awak tambahkan dengan tekanan atmosfera. Okey. Tekanan atmosfera tadi cikgu sebut tak nilai dia? Awak tahu kot nilai dia nilai dia dalam ni di pada aras laut pada aras laut kan, di aras laut kan, pada aras laut kan, tekanan yang bertindak
Kan dalam unit Pascal adalah 1.013 darab 10 kuasa 5. Dalam unit sentimeter Hg adalah 76 cm Hg. Dalam unit air adalah 10 meter air H2O. H2O. Kalau dalam milibar ni satulah 1 milibar. Okey. Sebelum ni cikgu ajar ATM. Milibar ke ya? Milibar ke betul? Ataupun ATM kot, ATM. Okey. Okey, ada dalam buku teks ni, nanti yang ni awak cek balik. Okey. Okey, so kita campurlah campur 1.013 darab 10 kuasa 5. So dapatlah jawapan tekanan yang bertindak maksud tekanan disebabkan oleh cecair dan tekanan disebabkan oleh atmosfera. Okey, yang bertindak pada titik X. Okey. Tapi soalan ni setakat ini saja Soalan ni setakat ini saja. So jawapan dia betul kan. Markah 1. 1 markah. Okey, seterusnya soalan kedua. Okey. Cikgu tak tanya awak lah awak go through je terus. Okey. Sebab ada tiga ni tiga ni kita nak bincang ni. Okey, Raja menunjukkan satu tiub U yang mengandungi cecair A dan cecair B, kan? Kalau ada soalan terus tanya Kalau ada soalan terus tanya. Okey, adakah tekanan dP sama dengan tekanan dQ? Kan? So kalau kita tengok gambar dia ni kan. Kita tengok gambar dia ni pada pada P dan Q dia merupakan cecair yang berbeza A dan juga B Dan kalau perhatikan kalau P ni kedalaman dia setakat itu je, manakala Q ni setakat ini je. Okey. Dia punya kedalaman dia pun berbeza, cecair dia pun berbeza. Ingat bila cecair berbeza memang walaupun kedalaman sesama bukan cecair. Cecair itu maksud merujuk kepada ketupatan apa cecair tersebutlah. Okey. Sebab kita tahu bahawa faktor yang mempengaruhi tekanan ini adalah ketupatan. Maksudnya kalau ketupatan dia berbeza, walaupun kedalamannya sama, dia akan menghasilkan tekanan yang berbeza. Okey. So P dan Q ni tak sama. Okey. Adakah tekanan dP sama dengan Q? Tak sama. Sebab apa? Sebab apa? Kerana ketupatan lain berbeza. Okey, awak boleh sebut ketupatan berbeza ataupun cecair ni adalah cecairnya adalah berbeza lah, boleh juga. Kan? Tekanan di kerana ketumpatannya tak sama ataupun cecair A dan cecair B ni tidak sama. Tapi kalau boleh sebut dalam konteks ni lah dalam konteks ketumpatan, sebab kita tahu faktor yang mempengaruhinya hanya ada 3 je. Dalam, ketumpatan dan juga pecutan graviti. Okey, sebut dalam konteks ketumpatan. Okey, ketumpatan cecair dia tak samalah. Okey, bandingkan tekanan di R dan S. Okey. Okey, R dan S ni kalau tengok dia merupakan cecair yang sama, nampak? Dia merupakan cecair yang sama. Walaupun yang ini yang pada titik R ni kalau tengok dia dah antara dua dah ni. Antara cecair A dan cecair B dah. In between. Tapi masih pada garis ini dia masih sama lagi. Kan, maksudnya dia adalah cecair yang sama. So maksudnya apabila cecair sama dan berada pada kedalaman yang sama, maka tekanan yang akan terhasil pada titik tersebut pun juga adalah sama. Okey. Sebenarnya dengan menggunakan konsep tersebut dan dia buat sistem ini merupakan satu cara bagaimana dia nak tentukan satu ketumpatan cecair yang dia tak tahu. Kan, contohnya kita tahu ketumpatan air kan. So kita masukkan satu cecair yang kita tak tahu ketumpatannya. So bila kita buat manometer jenis macam ni kan. Bila kita campurkan macam ni kan, dengan syarat dia tidak bercampur lah. Ya, dia tidak bercampur macam ni. So kita boleh dapatkan dia punya ketumpatan cecair yang kita tak tahu tersebut. Okay, dengan syarat satu cecair tu kita tahulah dia punya ketumpatannya. Okay. Okay, bandingkan tekanan di RS, jawapannya adalah sama jawapannya. Jawapannya adalah sama. Sebab apa? Lupa tadi. Tadi markah 1 kan. Okay, yang ni markah 2. Okay, yang ini markah 3 ketumpatan sama. Okay, kemudian tekanan di R dan S adalah sama markah 5. Sebab apa? Kedua-duanya berada paras. Jangan sebut paras Jangan sebut paras. Sebut apa? Nak sebut apa? Aras. 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 Mana boleh sebut aras? Kedalaman.
Kedalaman. Tahap yang lama. Sebut kedalaman lah. Kedalaman. Sebab kita tadi, cikgu cakap tadi, faktor yang mempengaruhi tekanan adalah ketumpatan, kedalaman dan juga penciptaan graviti. Okey. Kita sebut dalam konteks kedalaman, berada pada kedalaman yang sama. Okey. Okey, so hitung ketumpatan cecair B hitung ketumpatan cecair B, okey. Okey. Daripada kita tahu bahawa titik ni kan, sebenarnya dia macam mana dia dapat ni kan, kita tahu bahawa pada titik R kan, tekanan pada R kan sebenarnya sama dengan tekanan pada S. Sama tekanannya sama. Okey. Bila tekanan sama, kita tahu bahawa tekanan adalah ketumpatan darabkan dengan kedalaman darabkan dengan G, sama juga ketumpatan Hg. Yang ini bagi R, yang ini bagi S. Itu je. Dia konsep dia sekarang bila sama macam ni. Sebab ini in between ngam-ngam. Itu yang saya cakap, bila kita tahu konsep tekanan cecair, lepas tu kita menggunakan sistem ini, so kita boleh dapatkan satu ketumpatan cecair yang baharu yang kita tak tahu. Okey. So jadi ni R kan, G ni sama, kita boleh potong lah. Kita boleh potong. So tinggal ketumpatan dalam. Okey. Cuma yang R yang belah sini ni kita ambil. Tu tanya soalan ke apa tu? Okay. Danish Farhan ada ke? Danish ada Danish. Budak 5 bay macam tak nampak je. Oh, ada Adib ada. Mana ni? Arif. Oi, mana muka kau? Ada. Okey. So dia menggunakan ini kan. So yang ini dalam bagi cecair A kan 6. Okey, kemudian 1/5 dia punya ketumpatan. Dalam cecair B, okey, kemudian ketumpatan B ni lah. Okey. So G ni kita dah boleh potong kan. So bila kita pindahkan ni, awak akan dapatlah 0.75 G cm3 nampak dia menggunakan, awak tahu ketumpatan kgms -1 kan. So kalau dia menggunakan, nampak dia pakai ketumpatan ini, awak tak boleh tukar kepada kg tau. Kalau dia tak minta, tak boleh tukar. Gunakan unit yang dia gunakan. Okey. Okey. Ingat tu, gunakan unit yang digunakan. Okey. So maka 5. Yang ni tadi makan 6 kan. 2, 3. Mana nombor 4 tak ada. 1, 2, 3 ni 4 ni. 4. Yang ni markah 5 So ini ni markah 6. Okay, markah 6. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, rajah 3+1 dan 3+2 menunjukkan dua tin yang serupa. Okey, ni. Jadi balik nanti kita akan cuba buat eksperimen ini sebab cikgu tak adalah tahu soalannya kan, tapi mungkin soalan SPM nanti macam inilah kot lebih kurangnya. Sebab ni antara yang barang yang murah, yang senang dapat ni. Okey. Eksperimen awak ni, ingat eksperimen pula dah. Awak punya batch ni kena buat eksperimen Okey. Baru-baru ni cikgu bersama dengan lembaga peperiksaan pengarah peperiksaan Malaysia. Okey. Tak tahulah dia sebut tu, insya-Allah lah kot betul kot. Awak punya SPM ni mungkin akan dilewatkan sikit lah. Okay, akan dilewatkan sikit. Tapi awak jangan ambil mudah lah. Walaupun dia kata lewat kan, so jangan ambil mudah. So kita kena cuba settlekan sebelum bulan berapa ni. Sebelum bulan 8 ni kalau boleh kita settle lah. Okay. So SPM ni sangat penting lah. Kan, untuk mudah untuk pergi ke mana-mana kan. Okay, dia merupakan satu tiket. Okay. Okey, bandingkan jarak. Okey, ni soalan yang mudah lah ni. Tadi dah sampai soalan markah nombor 6 6. Okey, markah 6. Okey. Ini nanti cikgu akan perkenalkan pada awak lah apa dia konstruk yang akan diuji dalam peperiksaan ataupun kaedah pentaksiran tu macam mana tu. Kan? Setakat ni tahun lepas cikgu dah bagi soalan, tapi
soalan tahun lepas tu sebenarnya yang cikgu baginya adalah masa 3 tempat dulu kan. Awak pernah ambil test itu kan. Itu yang sebelum ni punya, yang belum lagi ditatarkan. Kita baru buat penataran SPM kaedah pentaksiran SPM 2021 pada hujung tahun itu kan. Tak sempat pun nak cerita ke awak lagi. Okey, so nanti kita akan bagi tahu. Okey. Tapi setakat yang cikgu tunjuk ini awak kena ingatlah. Okey. Ini disebut konstruknya adalah menganalisis ni mudah je. Dia akan ada soalan ini nanti. Okey. Soalan inilah yang awak nak kena skor. Okey. So dia bagi gambar ni ada dua diagram 3/1 dengan 3/2 kan. Okey, dia kata bandingkan jarak pancutan air. Kan, bandingkan jarak pancutan air. Okey. Awak boleh gunakan perkataan minyak ataupun air. Tapi kalau boleh gunalah perkataan ni lah. Rajah dia ni. Kan, gunakan rajah dia tu. Okey. So jawapan dia jarak pancutan dalam rajah 3/2 adalah lebih jauh. 3/2 ni lebih jauh Tapi cikgu tak nak awak tulis macam ni So cikgu nak awak tulis macam mana? Tulis macam ni. Ambil key dia saja, jarak pancutan. Tak payah ambil penuh tak apa. Jarak pancutan. Okey. Jarak pancutan 3/2 kan. So 3/2 ni dia lebih besar kan. So buat tanda lebih besar 3.1. Dia tulislah rajah 1. Kan. Cikgu, kalau guna X2 dengan X1? Okey, boleh juga. Kan X2 dengan X1. Okey. Yang ni pun betul kan. Ataupun awak sebutlah jarak pancutan, kan, jarak pancutan ayat sama, kan. X2 lebih besar daripada X1. Okay, ataupun awak bercakap jarak pancutan apa ada ni? Air kan. Air lebih besar daripada minyak. Okey. Kalau boleh guna perkataan rajah lah, rajah. Okey. Banyak pula pilihan untuk soalan ni sebenarnya kan. So berhati-hati berhati-hati, bandingkan betul. Tapi cikgu nak awak tulis pendek macam ni je ayatnya. Okey. Ingat ni soalan standard soalan SPM ni. Okey. So jawab kita tulis macam ni, ingat lebih kali. Kita guna tanda apa ni, simbol lebih kecil ataupun lebih besar ni. Okey. Sebab apa dia akan menjimatkan awak punya ruang tulisan tu. Kan? Ini kalau awak tulis panjang macam ni, kan dia akan ambil masa lebih kurang 0. Berapa? Mungkin 0.9 saat gitu kan. Kalau dah 5 soalan kau jawab dekat-dekat 1 minit juga. Kan dia akan terbuang. Okey. Okey, bandingkan ketumpatan cecair. Ni mampu macam mana nak tahu ketumpatan cecair? Tak nampak dengan jelas bahawa ketumpatan tu tak nampak dalam bentuk kuantitatif. Kan? Awak tak nampak. Betul? Tak nampak ni. Kan? Tapi awak pun faham. Oh, kita tahu bahawa kalau misal kata sebenarnya jarak pancutan ini bila jauh, maksudnya apa? P dia ni lebih, tekanan dia tu lebih tinggi kan? Tekanan dia tu lebih tinggi. Yang ini maksudnya P kat sini rendah lah. Walaupun dalamnya sama, tetapi disebabkan cecair yang berbeza kan. Sebab itu P yang 3/2 ni dia lebih tinggi. Dan kita tahu bahawa tekanan tadi dia rho Hg, dia berkadar langsung ni. Berkadar langsung. Kan? P bertambah, H bertambah, P bertambah. Ketumpatan bertambah, tekanan bertambah. Ketumpatan pula disebut Kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Ketumpatan bertambah, tekanan bertambah. Daya graviti bertambah, tekanan pun bertambah. Okey? So jawapannya adalah ketumpatan. Awak tak payah sebut air ni pun tak apalah kan. Ambil rajah ni je. 3.2 adalah yang lebih tinggi daripada 3.1. Gunakan simbol tu. Okey? Yang ini dah tak boleh pakai, boleh pakai air dan minyak, boleh juga pakai air dan minyak, tapi X dah tak boleh pakai dah. X ni dah tak boleh pakai dah. Okey, kemudian bandingkan kedalaman lubang daripada permukaan. So jawapannya adalah kedalaman. Ambil key ni lah, kedalaman. Kan, tulis macam ni Kedalaman kan. Okey.
siapa yang buat ayat dia macam ni, kedua-dua rajah punya, okey, tapi disebut kedua-dua rajah kedua-dua rajah. Kalau awak tulis perkataan sama saja, kan salah awak tulis sama je, salah. Okey, so pastikan tulis macam ni kedalaman kan rajah. Kita nak jawab dengan full fact ni, awak kena ikut cikgu cakap lah. 3/2 sama dengan 3/1. Macam ni tulis macam ni. Okey, sekejap. Markah 6 tadi. So yang ni markah 7, yang ni markah 8, yang ni markah 9. Okey, nyatakan hubungan. Okey, antara jarak pancutan dan juga ketupatan. Okey. So untuk jarak untuk buat hubungan ini kan, dia punya struktur ayat yang cikgu nak buat itu adalah mesti menggunakan ayat hipotesis, iaitu perkataannya semakin-semakin. Okey. So contohnya sekarang ni semakin jauh kan, sekarang ni dia ada dua lah, jarak pancutan dan juga ketupatan kan. Semakin jauh jarak pancutan, semakin tinggi ketumpatan. Ini dia jawapan dia, markah yang ke-10. Maksudnya dia semakin jauh ataupun jauh ni boleh tukar juga. Awak guna jauh ni, kalau jauh boleh cakap apa, tinggi pun boleh kan. Jauh, tinggi, besar kan. Ini perkataan-perkataan yang orang kata seerti lah kan. Tapi kalau merujuk kepada panjang pendek, jauh lah kan. Semakin jauh semakin tinggi tinggi, jauh, tinggi. Okey, hubungan antara ketumpatan dan tekanan pula kan. Yang ni markah yang ke-11. Ni pun sama tinggi dengan tinggi. Semakin tinggi ketumpatan, semakin tinggi tekanan. Okey, markah yang ke-11. Okey, boleh? Ada soalan setakat ini? Cikgu, kalau tinggi ganti bertambah? Boleh, semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan. Boleh. Okey. Itu perkataan-perkataan yang seerti Seerti. Okay. Agak mudah agak soalan ini. Okey. Okey, kemudian kita tengok seterusnya soalan nombor 4 Okey, faktor-faktor yang memberi tekanan dalam cecair kan. Ini ada satu corong tisel. Okey. Ni sama juga manometer juga, dia pakai manometer kan. Manometer ni merupakan satu alat sebenarnya yang kita boleh mengukur tekanan dalam cecair Selain daripada manometer ini juga fungsinya adalah untuk mengukur tekanan dalam gas. Alat pengukur dia kan. Okey. Kalau dia tanya apakah alat pengukur untuk mengukur tekanan dalam cecair, apa jawapan awak? Manometer. Barometer adalah untuk mengukur tekanan atmosfera. Manometer adalah untuk barometer tekanan atmosfera. Manometer. Okey. Tapi boleh juga awak bawa masuk dalam air, boleh juga barometer tu bawa masuk dalam air. Kan? Boleh juga sebenarnya. Okey, boleh mengukur tekanan dalam cecair. Boleh juga boleh. Okey. Maksudnya nak ukur tekanan dalam cecair, alat mengukur dia awak boleh pakai barometer. Okey. Selain daripada inilah, manometer ni campur dengan corong tisel. Okey. Ataupun awak lukis ni nanti. Kalau misalnya kata tak erti macam mana nak cakap ni, awak lukis gambar ni kan. Ini merupakan satu alat untuk mengukur tekanan dalam cecair. Okey. Okey, soalan dia, soalan A1 bandingkan kedalaman D. Bandingkan kedalaman D. Senang je. Ini awak boleh pakai tadilah perkataan rajah, boleh pakai D1 dan D2 So kalau boleh cikgu nak awak guna rajah lah kan. So apa dia jawapannya? Kedalaman corong tisel ni tak payah kot kan. Bukan tak payah kot, tak payah tulis pun. Awak ambil key dia je. Kedalaman rajah 4.1 lebih tinggi ni tak payah. Okey. So buat tanda simbol macam tu. Kedalaman rajah 4.1 lebih besar daripada 4.2. Okey. Ini cikgu dah ajar menulis sikit cara kaedah pentaksiran ni, nak tulis jawapan ni. Okey. Lepas ni awak akan jumpa soalan macam ni. Soalan ni awak akan jumpa dekat soalan nombor 5 kan, soalan nombor 6
Lepas tu kat soalan nombor nombor 11. Kan? Nombor 11. 5, 6, 11. Okey. Ini nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi lah. Okey, bandingkan ketinggian turus merkuri. H1 dan H2. H1 dan H2 maksudnya 4.1 ni kan 4.1 lebih tinggi lah. Kan. Tanda lebih tinggi kan. Ketinggian dia ambil. Ketinggian 4.1 lebih besar daripada 4.2. Okey. So ini cikgu terima juga kalau awak tulis bahawa H1 lebih besar daripada H2 Yang ni boleh juga kan D1 kan lebih besar daripada D2 Ni cikgu terima, ni cikgu terima. Okey. Ini sebelum ni kena ada ayat dia tau. Ketinggian tau. Sebut ketinggian. Tinggi. Dia punya tinggi sebut. Yang ni sebut apa ni? Kedalaman, dalam. Okey. Okey, nyatakan hubungan antara kedalaman dan perbezaan tekanan turus merkuri. Hubungan antara kedalaman dalam kan dengan tinggi. Kan? Kita tengok dalam dengan tinggi kita makin dalam kita nampak makin dalam dia jadi apa ni? Makin tinggi sebab ni tak berapa dalam kan. So dia punya tinggi dia tak berapa tinggi. Okey. So jawapannya semakin dalam kedalaman kan. Awak boleh guna perkataan tinggi, besar kan sama seertilah. Semakin dalam kedalaman semakin tinggi perbezaan tekanan turus merkuri. Okey. So key dia sini dalam, satu lagi adalah tinggi. Semakin dalam semakin tinggi ataupun semakin besar pun boleh. Okey. Okey. Markah lupa markah. 11 tadi, 11. Okey, yang ni markah yang ke-12. Yang ni markah ke-13. Okey, yang ni markah yang ke-14. Okey. Nyatakan hubungan antara kedalaman dan tekanan pula. Okey, dalam dan juga tekanan. So semakin dalam kedalaman, semakin tinggi tekanan. Okey, markah yang ke-15. Okey, mudah je. Okey. Mudah cuba laju sikitlah. Okey, sekiranya eksperimen ini dijalankan di bulan, kan? Okey. Dekat bulan dia buatnya Boleh ke kita dia sebenarnya kita cerita tentang ini kan, macam kita cerita tentang bulan apa semua kan. Sebenarnya dia nak menggalakkan kita berfikir lah sebenarnya. Kan? Awak belajar tahun lepas awak belajar apa tu satelit buatan kan. Tak apa-apa belajar kan, awak kira hal laju lepas kan. Ya, mungkin awak tertanya-tanya bila boleh saya pergi bulan ni kan. Kan? Tak apa-apa belajar planet-planet kan. Ini awak akan belajar quantum physics dulu nanti. Itu pun boleh tahan juga, cikgu pun belum belajar lagi tu. Nak ajar korang, cikgu pun tak belajar sangat lagi. Okey. Dulu adalah belajar sikit-sikit dulu kan, tapi dah lah berapa lama cikgu dah mengajar ni, dah nak tahun yang ke-17 tau. Kan? Tahun yang ke-17 dah belajar. Kalau cikgu belajar dulu maksud dah 17 tahun dah tinggal. Bukan ingat sangat pun. Kan? Tak tahu nanti betul ke tak ajar korang ni. Okey? Okey, tapi itu tujuan dia kita belajar benda-benda ni supaya awak ni memikirkan satu yang orang kata lebih jauh. Kan? So dengan harapannya bila awak memikir apa tu beyond infinity ni, kan? Mungkin dia akan membantu awak untuk berfikir membuat sesuatu yang benda yang lain lah. Kan? Sistem yang lain ke apa kan, supaya otak awak tak adalah dalam tempurung kan. Kita berfikir di luar kotak. Okey, itulah harapannya. Okey. Okey, apakah yang akan terjadi kepada perbezaan tekanan turus merkuri dalam manometer H1? Buat dekat bulan. Tekanan sama juga dengan rho Hg maksudnya tekanan ni dengan G ni bila tekanan bertambah, G akan bertambah. Tapi bila kita pergi bulan, bagaimana dengan G dia? Berkurang. Okey, G dia akan berkurang. Okey. So bila berkurang apakah terjadi pada perbezaan ketinggian? Sebab tadi kita dah dapat tadi. Ni kan. Kita dah dapat hubungan ni semakin dalam kan, semakin dalam sebab dia kait dia dengan kedalaman semakin dalam kedalaman ni. Semakin tinggi perbezaan
ketinggian terus merkuri ni kan. Terus merkuri ni maksudnya semakin dalam ni, semakin dalam maksud tekanan tinggi, dia semakin perbezaan tu semakin tinggi. Kan? So kalau yang ini G dia rendah, maksud tekanan rendah. So bila tekanan rendah maka turus tu tadi kan, turus merkuri ni tadi akan menurun. Okey, maka yang ke-16. Okey, sebab apa? Daya graviti lebih daya gravitinya lebih rendah. Okey. Boleh? Dia Cikgu, berapa kalau ni? pakai penciutan graviti. Okey, ni. Ni cikgu sebut dia adalah 1/6 dia 1/6 daripada bumi 1/6 ni dia boleh merujuk kepada G dia. G ni apa? Penciutan graviti. Dia boleh merujuk kepada FG. FG ni adalah daya tarikan graviti. Boleh sebut dalam dua konteks ni. Penciutan graviti, daya graviti. Okey? Sebab dia punya ni kira-kira dia adalah W sama juga dengan M darabkan dengan G kan. G ni adalah penciutan graviti kan. W ni berat lah. Okey. So cikgu terima tadi daya graviti lebih rendah ataupun penciutan graviti lebih rendah ataupun Tarikan. daya tarikan boleh daya tarikan graviti sama tu. Daya tarikan graviti dengan daya graviti tu perkataan yang sama lah. Kan? Apa lagi? Kekuatan medan graviti boleh juga. Kekuatan medan graviti rendah. Awak salin lah ni. Daya graviti, daya ni, daya tarikan. Okey, daya tarikan graviti, semuanya rendah lah, semua rendah. Kan, lepas tu satu lagi penciutan. Okey. Okey, penciutan graviti rendah. Okey. Ada 4 jawapan yang boleh. Okey, markah yang ke-17. Okey, markah yang ke-17. Okey, dah habis. Okey, ada soalan? Okey, tak ada, kira per 17 kira per 17. Cikgu bagi awak kira sekejap 1 minit. Okey, kira perkan dengan 17. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Cikgu, aras laut sama dengan altitude kosong ke? Aras laut sama dengan altitude kosong tak? Okey. Boleh je kita nak sebut. Sebab dia adalah orang kata origin. Okey. So altitude sifar. Okey, dan kalau kita tengok ketinggian apa kan dia akan sebut. Ketinggian daripada aras laut. Maksudnya pada aras laut tu origin dia lah sifar. Okey. Perkataan ketinggian kan. Ini kan ini gunung tutup tinggi kan. Kita sebut tinggi kan. Kan. So dalam konteks fizik ni kita sebut dia sebagai altitude lah. Altitude. Okey, lain soalan? Okey, tak ada Okey, tak ada, kita teruskan dengan kampus dekat pukul 10 lah. Okey, UK 2.2. Okey, UK 2.2 So UK 2.2 ni merupakan tekanan atmosfera kita tahu bahawa tekanan atmosfera tadi adalah tekanan yang bertindak disebabkan oleh molekul-molekul udara yang berada di sekeliling kita ni. Okey. Okey, kira tekanan udara terperangkap dalam setiap keadaan. Diberi tekanan atmosfera adalah 76 cm merkuri. Okey. Ini sebenarnya kalau ikut tiup dia kecil je, halus je tiup dia. Kan? Tiup dia ni halus je. Kan?
bila dia nak masukkan dalam ni, dia kena masukkan penuhnya tu lah, penuhnya tu. Sebab kalau awak masuk sikit tu, macam masuk sikit je ni, nanti dia akan turun bawah. So bila dia turun bawah, kan, dia turun bawah kan, kat sini udara keluar, so tekanan ni dia akan keluar itu. So dia tak akan terperangkap. Dia tak akan berlaku udara terperangkap kat sini. So kena apa tadi? Kena masukkan secara dalam keadaan penuh lah. Dan biasanya dia punya turus dia ni adalah halus lah. Halus je turus dia ni. Ya, mungkin diameter dia mungkin 1 mm je. Ataupun 2 mm tu. Diameter dia kecil, halus je. Kan? Kalau diameter macam tiup test tube tu besar. Kan? Tak jadi dia. Okey? Cuma gambar yang ditunjuk sini besar lah. Kan? Gambar yang dilukis ni besar. Okey. Okey, dia ada tiga posisi di sini. Ada 3 posisi kedudukan test tube ini. Kan? Soalan dia kata kira tekanan udara terperangkap. Okey. Kalau ikut sebenarnya tekanan udara ini dalam topik tekanan gas sebenarnya. Dalam topik tekanan gas. Kita tahu bahawa tekanan gas ni adalah apabila gas itu dia berada dalam bekas yang tertutup. Dalamnya ada molekul-molekul udara kan. So dia langgar dinding ni kan. So pelanggaran tu berlaku perubahan momentum berlakunya apabila perubahan momentum berlaku wujudnya daya impas, daya bagikan dengan luas, so kita akan dapat tekanan, dan tekanan itu dikenali sebagai tekanan gas. Okey. Dia nak kaitkan soalan ni, dia nak kaitkan dengan tekanan atmosfera sebenarnya. Dia nak kaitkan dengan tekanan atmosfera. Okey. Okey. Cikgu tunjuk situasi B dulu lah. Situasi B. Okey, situasi B ni bila dia duduk mendatar. Kan, dia duduk mendatar. Kat luar ni kan. Kat luar ni adalah tekanan apa? Tekanan atmosfera. Dekat luar ni ada tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera dia akan tolak. Kan? So kalau dia duduk mendatar, kita akan dapati bahawa tekanan P gas ni kan adalah sama dengan tekanan atmosfera. Dia adalah sama. Okey. Ini fakta awak kena ingat. Duduk mendatar macam ni, tekanannya adalah sama. Okey. Yang ni nanti cikgu akan bagi, ada soalan dia nanti ni. Soalan yang dia lebih mencabar, tapi aplikasi dia dalam konteks 3 situasi ni. Okey. Cuma awak faham macam itulah, mendatar sama. Tekanan gas ni dalamnya ada molekul udara Ada molekul udara. Tekanan gas ni sama dengan tekanan atmosfera kalau diletak mendatar. So jawapannya 76 cm merkuri. Markah 1. Okey. Cikgu pergi yang A pula. A ni sekarang ni dia duduk tegak itu. So bila dia duduk tegak, apa berlaku? Ada merkuri dalam ni kan. Merkuri ni dia ada berat. So bila dia berat, dia akan apa? Dia akan tolak dia ke bawah. Kan? Dia akan tolak dia ke bawah. Kan? Okey. Dia tolak, satu dia ditolak. Kan? Okay, satu lagi dia ada tekanan dekat luar ni, iaitu tekanan atmosfera. Kan? So apa berlaku, dia akan menolak ni, so udara terperangkap ni akan semakin kecil lah. Kan? Mungkin kalau kat sini jarak asalnya adalah misal kata 15 cm kan. Bila dia duduk macam ni kan, mungkin dia akan jadi berapa? Mungkin akan jadi 10 cm. Kan, dia akan jadi 10 cm. Okey. So kat sini adalah apa? Kat sini adalah situasi macam ni. P gas ni sama juga dengan P atmosfera, awak tambahkan dengan tinggi merkuri tersebut. So tinggi merkuri dia dah bagi sini 15 cm. Okey. So ingat ni tambah. So 76 tambah 15. So dapatlah 91 cm SG, markah kedua. Okey. Awak mungkin tak berapa nampak lagi aplikasinya, tapi sekarang ni awak faham ini dah dulu. Okey, awak faham ini je dulu. Okey. Dan kedudukan yang ketiga bila macam tu. Nampak? Merkuri ni dia ada berat, so dia akan ke bawah lah. W dia akan bergerak ke bawah. Kan? Okey. So bila dia bergerak ke bawah, yang ini tadi mungkin dia akan jadi lebih besar lah. Mungkin jadi 20 cm. Kan? Okey. So apa berlaku sekarang? Sekarang ni dia dah tambah luas. Luasnya bertambah. So bila luasnya, bukan luas, isi padu dalam ni bertambah.
So apa berlaku, dia lebih luas lah kan. So molekul udara yang berlanggar dinding ni dia kurang sikit. So bila kurang, P gas dia kan, P gas dia akan berkurang lah. Boleh ni. Ini kalau ada satu. Ilya kenapa Ilya? Oi Uzai. Okey je cikgu. Ha? Kau Okey dah je. macam okey. Kau macam pening gitu. Okey. Pegang kepala. Ini satu bekas kecil. Satu lagi bekas besar. Dalam ni ada 3 molekul. 1, 2, 3. Okey. Mana tekanan gas yang paling tinggi? 1 ke 2? Yang kecil yang Satu. Satu ni satu ni dia tinggi lah kan. Sebab apa? Dia kecil. So bila kecil dia punya kekerapan dia langgar dinding ni kan, dia more frequent. Okay. So dia lebih kerap. So macam cikgu sebut tadi lah, perubahan momentum berlaku, ada daya impuls terhasil, daya bagi luas, dia akan menghasilkan tekanan. Okay. So yang ini P gas dia akan berkurang. So P gas dia sekarang apa dia? P gas sama juga dengan kan, P ATM awak tolakkan dengan H. Senang je. So ada 3 tadi. Satu sama kan. Kalau dia tegaknya ni kita tambah. Kalau dia terbaliknya ni kita tolak. So jawapannya 61 cm Hg, markah yang ketiga. Okey. Tak apa awak ingat yang ni je. Ingat yang ni dulu. Oh okey, kalau mendatar tak sama. Kalau tegak yang tu dia ingat yang tu je. Okey. Aplikasi dia nanti kita akan tengok lagi nanti. Kan. Okey, dah 3 markah tadi. 3 markah. Okey, seterusnya Okey, ini merupakan satu alat pengukur untuk mengukur alat pengukur untuk mengukur tekanan atmosfera, disebut sebagai manometer. Ya ke manometer? Bukan manometer, barometer. Barometer merkuri. Okey. Ini barometer nama dia. Barometer. Yang macam U tadi manometer. Okey, kira tekanan di titik Q dalam unit. Dalam unit Pascal lah. Dalam unit Pascal. Okey. Tekanan kat titik Q Tekanan kat titik Q dalam unit dalam unit Pascal. Okey. Tekanan dekat titik Q dalam unit Pascal. Okey. Sekarang ni kat sini kan. Kalau cikgu tanyalah macam ni kan. Sekarang ada sebuah alat namanya barometer. Kan? Ada satu alat namanya barometer seperti ini kan. Dan barometer ini diletak pada satu ketinggian. Kan? So berapakah tekanan atmosfera dia? P ATM dia berapa? Berapa tekanan atmosfera yang bertindak pada ketinggian tersebut? Apa jawapannya? 76 cm. Kita nak baca barometer senang je. Baca dia punya tingginya daripada sini ke permukaan ni. Beza dia. So jawapan dia 75. So jawapannya adalah 75 cm Hg. Cikgu bawa naik sikit, tinggi sikit atas bukit misal katakan. Oh yang ni tinggi dia dah berjadi kurang lah, jadi 60. So berapakah tekanan atmosfera yang bertindak dekat kaki gunung tersebut? Berapa tekanan 60. dia? Jawapannya 60 lah. 60. Kita nak baca tekanan atmosfera. Sebab tu nama alat ini barometer. Barometer ringkas. Barometer ringkas ni kan. Kita akan baca ketinggian ini je. Senang je. Okey. So itu adalah tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera. So kalau dia tanya Q Q ni sekarang dekat dalam ni tu. Kan sini ada tekanan atmosfera P atmosfera. So tekanan pada Q, P pada Q ni sama juga dengan tekanan atmosfera. Awak kena campurkan dengan tekanan cecair. Tekanan cecair tau. Tekanan cecair ni daripada sini sampai ke sini. Tekanan cecair. Okey. So berapakah tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera adalah 75. Berapakah tekanan cecair? Tekanan cecair adalah 15. Nampak tak? Sekarang ni cikgu terus ambil je 15. Sebab apa? Sebab yang ini cikgu gunakan dalam unit merkuri. Okey?
Tapi kalau kita nak tukar kepada Pascal, kita kena pakai inilah kedalaman Hg. Ni ketumpatan dia kena darab dengan nilai ketumpatan dia. Sebab sekarang cikgu dah pakai unit Pascal, unit dalam unit Merkuri, so cikgu terus ambil je, terus baca macam tu je. So 75, 78, 90 cm Hg. Okey, so ini jawapannya. Kan? Tapi soalan dia nak dalam unit Pascal. So dalam unit Pascal apa perlu awak buat? Ini merupakan dalam dia. Ini merupakan dia punya kedalaman dia. So apa perlu buat? Awak tukar lah. Kan? Awak tukar ni 90 cm ni 90 kedalaman dia. Masukkan dia kat sini. Kan? Iaitu 90. Oh, tapi ketumpatan ni tengok ketumpatan dia bagi tak? Nampak tak? Ketumpatan dia bagi dalam unit meter tau. Kita tak boleh darab contohlah 3 cm ni 5 meter. Awak tak boleh darab 5 darab 3 dapat 15. 15 apa awak nak tulis? 15 meter ke sentimeter? Kalau awak tulis meter sentimeter, betul lah. Kan? Tapi dia mesti nak pilih salah satu unit ni kan. So apa perlu awak buat? Awak tukar lah. 5 meter ni tukar jadi berapa? Kepada sentimeter. Dia akan jadi 5 meter berapa sentimeter? 500 kan? 500 cm. So 5 darab 3, 15. So 15, 1, 2 centimeter square. Ni baru betul. Okay. Nampak? So sekarang ni unitnya dalam sentimeter. So apa perlu kita buat? Kita tukar kepada meter. So jawapan dia adalah 0.9 meter lah. Kan? Bagi 100. Okay. So 0.9 kita darabkan dengan ketumpatan dia. Dia dah bagi iaitu 1. Cikgu terus lah dia punya ni. Kan? Darabkan dengan 1.36 10/4. Ni dia punya ketumpatan. Ini dia punya graviti dia 9.81. Ini dia punya dalam tadi dalam unit meter. Okay, 0.9 0.9 ataupun 90 darab 10 kuasa negatif 2. So ada apalah jawapannya 1.20 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. So ini markah yang keempat. Okay, macam ada yang tak berapa faham gitu. Kalau tengok muka lah. Okay. Tak faham nanti cuba fahamkan lah. Sebab kalau cikgu nak cerita balik ni, dia akan jadi panjang tau. So maksud kalau siapa yang tengok YouTube apa semua tu, sepatutnya dia boleh faham ni. Kan? Cikgu ada beberapa kelas ni, cikgu sempat tekanan cair-cair je itu. Tekanan gas dengan tekanan ni, cikgu suruh dia belajar sendiri je ni. Faris boleh Faris, kau belajar ikut YouTube, cikgu bagi tu okey. Boleh Esok boleh, kelas kelima dengan Mutiara. InsyaAllah lah esok ada kelas aku. Walaupun Cikgu Osman suruh pergi asrama ni. Besok Cikgu Osman suruh pergi asrama ni, suruh kemas asrama. Kan? Orang yang nak masuk cikgu yang susah lah. Okey. Okey, raja seterusnya nombor 3. Yang raja menunjukkan sebuah barometer Android. Okey, P dan Q. Dia ada bagi 2 situ kan. Okey, bandingkan bacaan barometer P dan Q. Kan? Ni tinggi kan. Ni ketinggiannya tinggi kan. Satu lagi rendah. Kan? Satu lagi rendah. Kan? So ingat bertambah altitude. Kan? Altitude bertambah. Kan? P ATM dia, P atmosfera dia akan berkurang. Ini fakta. Bertambah altitude. Kan? Altitude bertambah. Tekanan atmosfera dia akan berkurang. Okay? So bacaan barometer P lebih tinggi. So P ni lebih tinggi. Kita jangan guna ini. Kita buat simbol palang. Okay, macam tu. Okay, P lebih tinggi. Okay, bandingkan altitude P dan Q. Q lah lebih tinggi kan. Ataupun P ni lebih rendah. Boleh juga awak guna P lebih rendah. Guna simbol ni. P lebih rendah. P lebih rendah berbanding Q. Yang ni P lebih besar daripada Q. Tulis depan ini. Jangan lupa tulis altitude. Okay, nyatakan hubungan antara bacaan barometer dan altitude. Okay, semakin tinggi bacaan barometer, semakin rendah altitude. Okay.
Yang ni markah 5, yang ni markah 6, yang ni markah 7. Okey, tinggi rendah Makin tinggi semakin rendah. Nyatakan hubungan antara tekanan atmosfera dengan altitude. Semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan atmosfera. Markah 8. Okey. Tadi bacaan barometer dikaitkan dengan altitude. Okey, kemudian altitude dikaitkan dengan tekanan. Okey. Okey, jelaskan jawapan anda dalam D dalam D tu. Kenapa altitude bertambah, tekanan atmosfera bertambah. Okey. Oh, jawapan dia banyak ni. Okey. Kenapa bila tambah ketinggian kan? Kenapa dekat gunung ni kan? Dekat gunung ni kenapa tekanan atmosfera dia berkurang? Kenapa tekanan atmosfera dia berkurang? Okey. Kita tahu bahawa tekanan atmosfera disebabkan oleh molekul-molekul udara yang langgar. Objek-objek yang berada di di sekitar dia tu. Kan molekul udara ni ada banyak molekul udara. Dan dia langgar. Bila dia langgar maksudnya apa? Barulah dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan itu yang dinamakan sebagai tekanan atmosfera. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak sebenarnya apabila dekat bahagian bawah ni kan dia punya molekulnya lebih banyak berbanding dekat atas. Molekul udara. Sebab tu bila awak naik atas awak kena pakai tangki oksigen tu. Sebab apa? Molekul oksigen tu dah kurang dekat atas ni. Kan? Semuanya dah turun bawah. Kan? Banyak dekat bawah ni duduk, kan? Atas ni sikit je, mungkin 3 ekor kan. Cikgu bandingkan sikitlah 3 dengan ni ada 20 kita kata. Kenapa kat bawah ni banyak molekul udara? Kenapa molekul udara tak suka duduk dekat atas ni? Ketumpatan yang berbeza. Ketumpatan yang berbeza. Okey. Awak tahu tak dekat bawah ni kan? Sebab apa molekul udara tu dia suka duduk bawah, kan? Sebab apa dekat bawah ni kita ada KFC. KFC ada, McD ada, kan? Apa lagi? Atas bukit ni mana ada? Kan? Kat atas gunung ni bukan ada KFC ke? Sebab tu semuanya turun bawah, kan? Sebab bawah dia ada banyak makanan. Okey? Boleh Azri? Setuju? Boleh ke? Tak, kau setuju tak? Cikgu cakap tadi. Setuju ke? Setuju? Tak tahu lah itu. Tak tahu. Okey, apa yang awak tahu? Saya rasa molekul kat bawah lagi tinggi sebab ada daya tarikan graviti. Okey, bagus. Okey, molekul udara ni dia ada jisim kan? Dia berjisim. Kan? So bila dia berjisim, dia akan ditindaki dengan daya tarikan graviti. Kan? Maksudnya apa? Dia akan ditarik ke bawah. Kan? So sebab tu dekat bawah ni dia lebih banyak. Okey? Tapi apa kita nak tulis ni? Okay, jelaskan jawapan anda di D ni kan. Dekat D ni kan apa dia punya jawapan dia. Okey. Kenapa semakin tinggi altitude semakin rendah tekanan atmosfera So di altitude yang lebih tinggi kan ketumpatan udara rendah. Dan awak tak payah sebut ni tak apa. Awak sebut apa? Ketumpatan udara lebih rendah. Kan? Ataupun cikgu boleh bagi juga bilangan molekul kan udara kan kurang Okey. Bilangan molekul udara dekat atas tu dia kurang. Okey. Okey, so bila molekul udara ni kurang, pelanggaran antara molekul kan cukuplah setakat ni. Pelanggaran antara molekul akan jadi kurang. Sebenarnya cerita dia panjang sikit ni. Pelanggaran molekul kurang. So bila pelanggaran kurang, perubahan momentum pun kurang. So bila perubahan momentum kurang, daya impas yang terhasil pun kurang. So bila daya impas terhasil kurang, daya perluas ni kurang, tekanan dia akan berkurang. Okey. Tapi kalau boleh awak faham itulah. Mungkin sebelum ni cikgu yang awak tengok YouTube tu ada diterangkan bagaimana tekanan atmosfera terhasil. Panjang sikit tu ceritanya tu. Kalau boleh awak tahu tu bagaimana tekanan atmosfera terhasil Okey. Tapi disebut jumlah pelanggaran antara molekul dan luas permukaan berkurang
Kan? Bolehlah kita pakai ayat ni Kita pakai ayat ni. Kan? Sebab dia nak pendekkan cerita dia ni. Kan? Jumlah pelanggaran kan antara molekul dan luas permukaan berkurang. Okey. Daya per unit luas yang sedikit akan menghasilkan tekanan yang rendah. Daya per unit luas yang kecil bukan sedikit, yang kecil akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey. Okey, cikgu ulang balik sikitlah. Bagaimana tekanan atmosfera terhasil? Okey, bagaimana P ATM ni terhasil dia lebih kurang macam P gas juga Okey, bagaimana P ATM ni terhasil? Okey. So apa dia? Nombor 1, molekul udara kan. Molekul udara kan. So ada berat. Kan. Nombor 2 kan. So bila dia ada berat macam tadi wang tadi kan. Okay, kita ada molekul udara kan, ada berat kan. Maksudnya berat ni ada W lah yang bertindak ke atas ni. W ni merupakan daya lah. Daya bertindak pada wang ni. So molekul udara dia ada berat. So bila molekul udara ni dia ada berat kan. Okay. So dia akan berlanggar dengan objek. Berlanggar dengan objek lemak. Okey, berlanggar dengan objek di permukaan bumi. Apa-apalah, rumah ke kan. Okey, nombor 3. Pelanggaran menghasilkan perubahan momentum. Tak boleh. Okey, perubahan momentum ni dalam apa tu gas gas, sebab dia langgar pergi dia pantul balik. Yang ni perubahan momentum. Okey. So perubahan momentum ni kalau gas gas dia beza dekat sini. Okey. Gas beza dekat sini so perubahan momentum berlaku. Ini untuk gas. Okey, ini untuk atmosfera atmosfera. Okey. Sini perubahan momentum kan. Okey, berlaku berlaku. So bila perubahan momentum berlaku kan, daya impuls terhasil daya impuls terhasil. Okey. Beza dekat sini sampai sini. Okey. Dekat sini sebab kita tahu tadi berat ni dia merupakan daya. Okey, dia merupakan daya Okey, so sini tak payah, nombor 3 tak payah, kita terus berlanggar dengan objek di permukaan bumi kan. Okey. Lepas tu kita ambil perkataan ini, pelanggaran antara molekul dengan luas permukaan berkurang. Daya per unit luas, okey. Okey. Dia berlanggar tadi kan? Dia langgar, dia kena wang. So daya daya per unit luas, okey. Daya yang bertindak lah kita sebut. Daya ni ataupun berat tadi Daya ataupun berat tadi yang bertindak per unit luas. Okey. Nombor 4 kan, hasilkan tekanan. Okey. So tekanan. Okey, tekanan ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Okey, yang ni tadi pula kita akan sebut gas ni dia bergerak gas, molekul udara dalam ni, molekul udara dia bergerak secara gerak secara rawak. Okey. Dia bergerak secara rawak, nombor 1. Nombor 2, bila dia bergerak secara rawak, dia akan berlanggar dengan dinding. Okay. Nombor 3, perubahan momentum berlaku. Nombor 4, daya impuls terhasil. Nombor 5, okay, daya per unit luas. Okay, daya bertindak okay, per unit luas kan, hasilkan. Nombor 6 hasilkan
tekanan. Okey, boleh? So ini yang cikgu tunjukkan tadi adalah gas, yang ni adalah ni ATM, yang ini gas. Bagaimana kita nak menjelaskan bagaimana tekanan terhasil? Bagaimana tekanan terhasil bagi tekanan atmosfera dan juga tekanan tekanan gas. Okey. So yang ini sebenarnya explanation ini adalah sebenarnya merujuk kepada inilah. Kenapa? Jelaskan jawapan anda. Okey. Kalau dia kata kenapa dekat bumi tu, dekat altitude rendah, kenapa dekat altitude rendah tekanannya tinggi? Macam mana kita nak jawab? Pada altitude rendah tekanan tinggi. So kita akan jawab apa? Molekul udara lebih banyak dekat di altitude yang rendah. Okey, molekul udara mempunyai berat. Okey, kemudian dia akan berlanggar dengan objek di permukaan bumi. Berat yang bertindak tadi per unit luas akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okey. Habis lagi habis dah habis kan? Habis kan? Habis. Okey, ni markah 8 kan. Awak sebut tadi ketumpatan udara lebih rendah markah 9. Pelanggaran molekul dan luas permukaan, ataupun awak sebut dia berlanggar dengan objek di bumi ni kan. Okey, markah yang ke-10. Okey, kemudian daya per unit luas kan, yang kecil, okey, markah yang ke-11. Okey. So kat sini ni untuk soalan E tu ada 3 markah lah. Ada 3 markah. Kalau cikgu tulis key dia kat sini kita kata ketumpatan tadi rendah, yang 1. Nombor 2, dia punya pelanggaran dia. Okey. Pelanggaran antara molekul dengan objek pelanggaran antara molekul dengan objek tadi, kan, rendah. Okay, nombor 3, berat per unit luas berat tadi per unit luas kan, berat per unit luas rendah. Nombor 4, tekanan akan jadi rendah. Sepatutnya ada 4 lah, ada 4 isi sini. Okey, ada 4 isi. Okey. Tapi yang cikgu bagi 3 markah lah. Maksud cikgu gabungkan ni daya per unit luas yang kecil akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey. Pelanggaran molekul dengan objek rendah ataupun berkurang pun boleh. Okey. Okey. So jumlah dia per 11 jumlah dia per 11. Okey, kira sekejap. Kira markah awak berapa awak dapat? Okey, dah dekat 10.30 ni kita akan teruskan dengan seterusnya. Yang ni sikit je. 2.3 2.3. Okey. 2.3 uji Kediri 2.3. Okey. So nampak dia menggunakan apa? Dia menggunakan manometer ni manometer kan. Manometer ni merupakan satu alat pengukur untuk mengukur tekanan gas. Lupa. Okey, yang lelaki keluar, yang perempuan pula keluar muka dia. Tapi malam-malam dia orang tak pakai tudung kot. Okey, tak apalah. Yang lelaki keluar balik. Yang lelaki semua cikgu tengok muka. Muka cikgu yang tinggal. On balik kamera. Yang perempuan mungkin tak pakai tudung kot. Ada yang tak pakai tudung kan. Malam-malam ni. Kan. Kalau waktu sekolah memang cikgu wajibkan untuk pakai. Untuk awak on kamera. Sebab waktu sekolah kan. Kalau PDPC waktu pagi lah kan. Okey. Berapakah tekanan gas? Okey, sebuah manometer merkuri pada hujungnya disambung kepada bekalan gas kan.
Dalam rajah, ketumpatan merkuri ialah 1300, tekanan atmosfera dia 76. Okay, maksud kat luar ni, yang bertindak ni, 76 cm Hg. Okay. Berapakah tekanan gas yang diukur dalam unit cm Hg? Berapakah tekanan gas yang diukur? Okay. Ini, bila dia masuk je ni, kan, yang ni dia ternaik je ni. So, bila dia ternaik, kan, dia ada 3 situasi. Dia ada 3 situasi. Situasi 1, ini dia punya yang kita nak tahulah, kita nak kira sekarang tekanan gas. Okay, dia ada 3 situasi. Kan. Satu situasi adalah, ini manometernya, kan. Okay. Situasi 1, cikgu buat warna hitam warna hitam. Situasi 1 dia sama aras. Ni situasi 1. Okay. Situasi 2, kan. Cikgu buat sini warna hijau. Ni 1, yang ni tinggi. Okay, ni situasi 2. Situasi 3 warna biru. Yang ni rendah, yang ni tinggi. Warna biru nombor 3. Situasi 3. Ada 3 situasi Ada 3 situasi. So situasi 1 apa hubungan dia adalah P gas yang dalam ni lah. Kan? Dekat luar ni ada apa? Kat luar ni ada apa? Tekanan atmosfera. P atmosfera. Kalau sama macam ni, sama level, maksudnya P gas sama dengan P ATM. Okay, situasi kedua, belah sini tinggi tau. Maksudnya tekanan gas ni menolak tekanan atmosfera ni. So P gas tu tadi, P gas tu adalah sama juga dengan, kan, P ATM, kan, campurkan dengan tinggi H tu tadi, tinggi H. Okay, kemudian situasi yang ketiga adalah, yang nombor 3 ni, yang ni pula tinggi. Kan, maksudnya tekanan atmosfera ni tolak. Kan, nombor 3 adalah P gas sama juga dengan P ATM tolakkan dengan H. Ini dia punya konsep dia. Okay. Ada 3 Ada 3. Okay, so sekarang ni naik macam ni kan, naik. So maksudnya nak kena tambah. Okay, nak kena tambah. Okay, so 76 tambah dia tambah 7. Oh ni beza ni patutnya kan. Bukannya tinggi ni, beza dia 12 tolak 5. So dapatlah sini berapa? Sini ni 7 kan. So tambah 7. So dapatlah 83. Okay, kemudian nak tukar kepada Pascal kan. Ini dalam unit cm Hg, nak tukar dalam Pascal. Kita darabkan dia punya ni. Pastikan awak tukar kepada meter tukar kepada meter. Okay, kemudian darabkan dia punya ketumpatan. Okay, kemudian darabkan dengan G. Ataupun cikgu tulis balik di sini adalah H rho G. H dalam meter, ketumpatan dia dah bagi, G dia dah bagi. Okay, so dapatlah 1.107 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, ini markah 1, yang ini markah 2. Okay, seterusnya. Okay, Rajah 5 lah. Rajah menunjukkan manometer air digunakan. Ni air manometer air. Kan? Cikgu pun tak tahulah. Cikgu harap awak tahu kenapa, macam mana yang dikatakan sebagai 76 cm merkuri. Okay, dalam unit cm merkuri 76 cm merkuri. Kerana dalam unit air tu 10 meter air. Kenapa? Ini soalan ke tu Bukan soalan lah. Kenapa awak percayalah kenapa 10 meter, kenapa 76? Okey, hitung tekanan gas. Ini air sekarang ni air. Air ni kita tahu bahawa tekanan atmosfera dalam unit air kan, dalam unit air adalah 10 meter H2O. Okey. Sama macam merkuri tadi. Kan? Dia naik juga sekarang ni. Dia naik belah sini kan. So bila dia naik belah sini kan, dalam unit sentimeter air, so P gas kan. Cikgu terus buka lah. Sama je. Cuma sekarang dia tukar jadi air kan. Iaitu P ATM
Kan? PATM tambahkan dengan PIA. So PATM dia dah bagi kat situ iaitu 1000 Sentimeter. Dia dah bagi 1000 cm air. Oh. Kalau 10 meter kan cikgu. Betul lah kan. Sepatutnya 10 tu 10 meter je sebut tadi kan. 10 meter air kan. Boleh je sama je, sekarang dia dah tukar unit je. Kan. Kalau 10 meter kan, maksudnya konsepnya P sama juga dengan, sebab belah sini kan, dia naik belah sini tau. Dia naik belah sini tau. Ini nombor berapa tadi? Nombor 2 ni. Nombor 2 sebab naik belah sini. Nombor 2 sini naik tinggi belah sini. Kan? So dia kena tambah. Kalau dia naik belah sini, yang kalau nombor 3 kena tolak. Kalau dia sama level, sama P gas sama dengan PATM. Okay? Itu je beza je. Cuma sekarang yang berbeza je, dia dalam unit yang berbeza. Tadi kita cerita dalam unit merkuri, yang ni dalam unit meter air. Okay, boleh juga kalau nak guna dalam unit meter. So 10 meter tambahkan dengan, ini awak kena tolak lah. So yang ni panjang ni berapa? 20 cm kan, ataupun 0.2. Tambah 0.2. Kan? Nampak? So jawapannya adalah 10.2 meter air. H2O. Okay. Ataupun ni samalah jawapannya. Okay. Okay, kemudian dalam Pascal kan, yang ini ni tadi, yang ni dia siap tukar kepada ini sentimeter. Oh ni darat 10 kuasa -2, lupa tak nampak. Kan. Kalau yang ni meter senang lah, kita pakai meter ni. Kalau kita pakai meter ni, P sama dengan kan, ketumpatan HG kan. Bukan. Pandang balik. H ketumpatan G. H ni adalah 10 meter. 10/2. Ketumpatan air dia akan bagi. Iaitu berapa? 1000 kan. 1000 kan. Daratkan dengan G dia adalah 9.81. So kau akan dapat jawapan ni jugalah 10062 Pascal. Okay. Boleh? Ni 10.2 samalah ni, 1020 darat 10 kuasa -2. Kan? Okey, markah 1, markah 2. Yang ini markah 3, yang ini markah 4. So yang ini per 4 saja. Okey, per 4.